Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita sambung masih lagi di bab 14. Okey, dalam subtopik okey 14.3 mekanisme pergerakan dan gerak alih. So, apa yang kita akan belajar dalam tajuk 14.3 ni? Okey, kita akan belajar mengenai mekanisme pergerakan pada lengan manusia, pada kaki, especially masa kita berjalan. Kemudian memerhatikan secara ringkas gerak alih dalam haiwan. Kita akan tengok gerak alih dalam haiwan serangga, cacing dan juga ikan dan juga burung. So kita akan tengok 4 jenis haiwan ni punya pergerakan. Okay, alright. Now kita teruskan. Okay, first kita nak tengok pergerakan yang berlaku di lengan kita. Okay, now kalaulah dalam buku teks awak boleh tengok buku teks awak pada muka surat 273. Dalam buku teks 273. Now, kalaulah saya suka one side sebab mekanisme ni sebenarnya dia berlawanan. Katakanlah contoh saya suka pergerakan membengkokkan tangan. So saya ambil yang ni, membengkokkan tangan. So macam mana tangan kita ni bengkok adalah disebabkan apabila otot bicep kita kecut, otot bicep kita kecut, otot tricep mengendur. Now bicep ni awak tengok otot kita apabila dia mengecut, sebenarnya otot kita tengah bekerja. So apa otot tu buat? Apabila otot bicep mengecut, ada daya tarikan dipindahkan daripada tulang radius melalui tendon. Maksudnya daya tu asalnya daripada otot akan dipindahkan ke radius ni oleh tendon. So daya daripada otot dipindahkan ke tendon sampai ke radius. Pada masa yang sama, awak tengok sini, otot tricep kita mengendur. So apakah kesannya? Kesannya tulang radius akan ditarik ke atas. So senang kata, macam mana tulang radius tu boleh ditarik ke atas? Sebab ada daya tarikan yang dipindahkan daripada otot bicep ke radius oleh tendon. Okey, ini kesimpulan otot dah. Okey, alright. So apabila otot bicep mengecut, apabila otot bicep mengecut, otot tricep mengendur, tangan dibengkokkan. This one lah. Okay, now terbalik pula. Apabila tadi kalaulah masa mengecut, masa kita membengkokkan tangan, otot bicep tu mengecut kan? Sekarang awak tengok, dia terbalik pula tau. Sekarang awak tengok otot tricep tu pula yang mengecut. So awak tengok sini. Apabila otot tricep mengecut, again, kalau mengecut ada daya yang dipindahkan. So, apabila otot tricep ni mengecut, ada daya dipindahkan daripada otot pergi ke tulang ulna. So, ini adalah tulang ulna. So, bila mengecut, ada daya tarikan dipindahkan. Siapa yang tolong pindahkan daya, dia ada jambatan yang tengah-tengah penghubung dia kat sini. Yang ini kita panggil dia sebagai tendon. So awak ingat yang masa mengecut je. Mengecut ada daya tarikan dipindahkan daripada otot ke tulang. Okay. Now, so apabila otot tricep ni mengecut, otot bicep mengendur. So apakah kesannya? Kesannya tulang ulna ditarik ke bawah, lengan diluruskan. So action dia, final dia, ini lurus. Kenapa? Ulna tu ditarik ke bawah. Macam mana ulna ditarik ke bawah? Sebab ada daya yang dipindahkan daripada otot tricep ke ulna oleh tendon. Okey. So awak ingat, ini adalah otot rangka. Kita dah belajar sebelum ni. Otot rangka, sifat otot rangka adalah antagonistik. Apakah yang dimasukkan sebagai antagonistik? Antagonistik tu maksudnya apabila ada satu otot tu mengecut, the other one dia akan mengendur. Okey.
Alright, so kita teruskan. Okay. Ini adalah pergerakan kaki. Okay, ni saya buat slow sahaja. So, kita step by step tau. Ini adalah, dia macam ada satu proses tau. So, dia ada episod 1, episod 2, episod 3 dan episod 4. So, mula-mula, apakah yang mula-mula berlaku? Okay, awak tengok ini adalah betis kanan. Otot betis kanan. Otot betis kanan. Kita mula dengan kanan. Okey. So, apa yang jadi? Awak tengok, kalau lah awak nampak ni tebal, sebenarnya lagi satu tips tau. Kalau nampak otot ni tebal, maksudnya otot tu tengah mengecut. So, otot betis kanan mengecut. Okey. Kenapa? Supaya tumit kaki boleh diangkat. So, pertama, otot betis kanan mengecut. So, kedua, dia akan menyebabkan tumit terangkat. Tumit terangkat. Okey. Pada masa ni, okey, tapak kaki ni. Tapak kaki, alright, saya tulis kat sini. Tapak kaki menolak ke bawah. Okey. Dia menolak tanah, menolak. Okey, so dia menolak ke bawah. Okey. Okey, so tapak kaki menolak ke bawah. Okey, menolak ke bawah ke atas tanah. Okey, episod 1. Now, sekarang kita tengok episod 2. Ni baru nak ready nak bergerak ni, belum gerak lagi tau. Okey, dalam episod 2 pula awak tengok dekat sini. Okey, yang nombor 2, masih lagi awak tengok dekat sini, masih lagi kita cerita pasal kaki yang sama tau ni. Alright. So, awak tengok kat sini nombor 2. Pada masa sama, otot bicep femoris ini masih lagi kanan tau. Tadi kita cerita yang bawah, sekarang kita cerita yang atas. So, masih lagi otot bicep femoris kanan. Okey, mengecut. So, ingat, apa-apa otot mengecut, dia ada menarik tulang. Ada tulang yang ditarik. Okey, dengan bantuan tendon. So, awak nampak sini otot bicep. Okey, memula tadi kat bawah dia, sekarang kat atas. So, otot bicep femoris mengecut dan menarik femur. So, apa kesannya bila awak tengok bila femur tu ditarik? Okey, dia akan menyebabkan kesan dia ni nombor 1. Dia akan menyebabkan kaki bengkok. Pada sendi lutut. Dan menyebabkan, tampak tak? Kaki kanan terangkat. Kaki kanan terangkat. Okey. Sebenarnya kan saya suka kalau masa awak belajar ni, awak acah-acah awak nak buat. Maksudnya awak acah-acah nak berjalan. So awak fikir apa yang tengah jadi. What happened. Okey. Now, kita tengok episod 3 pula. Now, dalam episod 3 ni, kalau you guys tengok kat sini dalam episod 3. Okey. Alright, episod 3 ni. Alright. Awak tengok kaki kanan. Okey, ni tadi dah terangkat tau. Dah terangkat. So, kaki kanan tidak bersentuh oleh tanah. So, ayat di sini, kaki kanan tak sentuh tanah. Kaki kanan tak sentuh tanah. Masa ni terangkat tau. Tadi kan terangkat kan? So, bila tak sentuh tanah, sekarang kaki kiri ni. Kaki kiri sokong berat. Okey. Now, sokong badan. Okey, sokong berat atau sokong badan. Okey, pada masa sama, macam mana kaki kanan ni tak sentuh tanah? Ini adalah disebabkan pada masa ini, otot apa mengecut? Ini otot depan ni pula. Otot quadriceps femoris mengecut dan meluruskan betis. Masa ni, masa terangkat, kaki tu lurus sikit. Okey. So, ingat, masa ni, kaki dia, pertama, kaki kanan tidak tersentuh tanah. Pada masa sama, kaki kiri yang sokong berat. Macam mana kaki kanan ni tidak sentuh tanah? Kaki kanan ni dalam keadaan lurus tau masa ni. Lurus. Macam mana boleh lurus? Sebab ada otot yang mengecut. So, otot apa mengecut? Otot quadriceps femoris. Last sekali. Okey. Ini baru kanan nak gerak tau.
mekanisme ni repeat. Lepas kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri. Okay, so kita cerita kanan je ni. Okay, now episod terakhir. Now dalam episod terakhir, okay kejap episod yang terakhir pula awak tengok di sini. Okay, alright, okay. Now episod yang terakhir, otot tibialis pula mengecut. Tengok, awak tengok apa otot yang mengecut. Pada masa yang terakhir ni, otot tibialis, okey, mengecut. Ini masih lagi kaki kanan tau. Ini kaki kanan. Okey, so masa ni otot tibialis ni mengecut menyebabkan apa? Dia menyebabkan, okay, nombor 1, dia akan menyebabkan tumit, menurunkan tumit kaki. Menurunkan tumit kaki. So kaki tu sentuh tanah lah. So sekarang badan kita disokong oleh kaki kanan. Saya ulang slow lagi sekali. Masa mula-mula, masa peringkat yang pertama, otot yang mengecut adalah otot betis kanan. Apa kesan otot betis kanan mengecut? Kesannya tumit akan terangkat. Keadaan kedua, apakah otot yang mengecut? Keadaan yang nombor 2, otot yang mengecut adalah otot bicep femoris. Okey, bila bicep femoris ni mengecut, okey, awak tengok kat sini, kaki kanan terangkat. Okey. Nombor 3 pula, apa yang mengecut? Otot apa pula mengecut? Nombor 3, otot yang mengecut adalah otot quadricep femoris mengecut. So, apa kesannya otot quadricep femoris ni mengecut? Kaki betis, bahagian betis diluruskan. Dan akhir sekali, kaki tu jejak tanah balik tau. So, macam mana kaki tu boleh jejak tanah balik? Disebabkan oleh otot tibialis mengecut. So, tengok kesimpulannya. Dalam pergerakan kaki, ada 4 otot yang kita akan bincangkan. Pertama adalah otot betis kanan, otot bicep femoris. Sini otot betis kanan. Okey, saya ulang lagi sekali. Otot betis kanan. Okey, saya ambil warna apa ni cantik. Okey. Ni mula-mula adalah otot betis kanan. Lepas tu yang bahagian atas ni pula otot bicep femoris. Lepas tu pula otot yang bahagian depan ni pula, depan peha, which is otot quadricep femoris. Dan akhir sekali adalah otot tibia. Okey, so otot ni berlawanan tau. So ini belakang ni otot tibialis kan. Ini tadi depan ni, ini otot betis. Alah, tak cantik lah kali ni. Okey. Ni adalah otot. Ni otot betis. Otot betis. Kalau yang ni pula, depan ini, kita panggil dia otot bicep femoris kan. Kalau depan dia yang ini adalah otot quadricep femoris. Okey. Now, seterusnya. Ikan. Okey, saya nak tengok dulu. Okey, ikan untuk awak punya level tingkatan 4, sebenarnya level awak dah makin dimudahkan tau. Okey, so dia hanya cerita yang ni awak boleh baca sendiri dalam nota. Okey, so saya terus tengok daripada buku teks tau. Buku teks punya ikan tu, dia punya nota adalah sangat simple sebenarnya. Dia hanya cerita pasal pergerakan sahaja. Dia tak cerita pasal sirip. So, kita nak cerita macam ni. Ikan ni macam mana dia boleh bergerak dalam air? Ada feature luar dia, which is bentuk badannya yang larus. Kemudian sisit tersusun ke belakang, disaluti lendir. So, apakah kepentingan ciri-ciri ini? Untuk mengurangkan geseran dan melancarkan pergerakan ikan dalam air. Kemudian, apakah kepentingan mekanisme pergerakan? Untuk mengurangkan rintangan dalam air. Nah, kita nak tengok ikan ni boleh gerak kanan kiri kan. So, ikan ni boleh gerak kanan kiri adalah disebabkan ikan ada otot yang kita kenali sebagai otot myotom. Otot myotom ni berbentuk W. Okey, so awak tengok macam ni. Otot myotom ni macam mana dia boleh bergerak? Okey, pergerakan dia senang macam ni. Apabila otot tu bergerak belah kanan, awak tengok dekat nota awak. Okey, ini dalam buku teks awak. Buku teks awak adalah pada muka surat 274. Buku teks adalah muka surat 274. Nah, dalam 274. Okey, kalaulah awak tengok ini, katakanlah ini pergerakan dia ni, awak nampak dia, pergerakan dia ni, ekor dia.
Ini kita kata ekor dia ni, ini kita kata ekor dia kibas ke kanan. Ekor kibas ke kanan. Okey, kita nak cerita macam mana ekor ni boleh kibas ke kanan. Otot ekor boleh kibas ke kanan adalah disebabkan apabila otot mayotom ni ada dua jenis tau, sebab ini adalah otot antagonistik. So, otot mayotom kanan kecut. Okey, so otot mayotom kiri kendur. So, apakah kesan apabila otot mayotom kanan kecut? Ia menyebabkan ekor kibas ke kanan. Bayangkan, kalaulah ekor yang belah sini pula, awak tengok dekat sini, kalaulah ekor tu pula, dia kibas ke bahagian kiri, bayangkan ini adalah kiri, ekor tu kibas ke kiri. Kenapa dia boleh kibas ke kiri? Apabila, saya short form otot mayotom kanan kendur, otot mayotom kiri kecut. So, ekor kibas ke kiri. Kesimpulannya, macam mana ekor tu boleh kibas ke kiri atau ke kanan? Awak tengok otot tu bergerak. Kalaulah kibas ke kiri, maksudnya otot kiri pula. Betul lah. Kalau dia kibas ke kiri, maksudnya otot mayotom kiri yang mengecut. Kalaulah kibas ke kanan, maksudnya otot mayotom kanan yang kecut. So, apakah fungsi sirip? Ikan sebenarnya ada banyak sirip ni. Fungsi sirip ikan, fungsinya adalah untuk mengawal pergerakan dan haluan ikan. Kalau tingkatan 5 KBSM yang lama, diorang belajar lagi detail, which is contohnya yang macam ni. Katakanlah sirip ni ada banyak jenis, okey. Now, sirip yang dekat bahagian bahu dia, yang bezakan antara kepala dengan badan, ini adalah untuk mencegah junaman, dia turun atas. Kalaulah katakanlah yang bahagian yang ni, okey, ini tadi kita kata dia adalah sebagai sirip pectoral. Okey, sirip pelvis ni, yang bawah ni, ini adalah seperti dia punya brake. Sirip ekor belakang ni, ini nak bagi tujahan nak tolak badan dia ke depan. Yang ni awak boleh baca dalam nota. Okey, now kita nak tengok haiwan yang kedua. Haiwan yang kedua adalah dalam pergerakan burung. Pergerakan burung ni pun sama juga. Now, kita tengok satu-satu. Okey, yang ini kita panggilkan dia, okey, ini sayap ni, pergerakan sayap tu turun ke bawah. Ini kita kata sayap ke bawah. Ingat one side je. Macam mana sayap boleh ke bawah? Sayap ke bawah adalah disebabkan apabila otot pectoralis ni yang bahagian dia punya kepak, pectoralis major dia adalah kecut. Okey. Otot pectoralis minor kendur. So, awak tengok yang kecut tau. Kecut tu yang buat pergerakan. Kecut tu yang buat kerja. So, kecut ni dia apakah kesan apabila otot pectoralis major ni kecut? Ia akan menarik sayap ke bawah. Sayap ditarik ke bawah. Tarik ke bawah. So, burung ni masa dia punya sayap ke bawah adalah disebabkan otot pectoralis major dia kecut. So, bila kecut, dia tarik sayap ke bawah. So, bila otot pectoralis major kecut, minor pula kendur. So, nampak tak apa-apa pergerakan ia perlu pergerakan memerlukan otot rangka, dan sifat otot rangka adalah antagonistik. So, maksudnya kalau satu tu kecut, satu lagi adalah mengendur. So, dalam kes burung ni, otot antagonistiknya adalah pectoralis major dan pectoralis minor. So, ini adalah otot rangka. Sifat otot rangka adalah antagonistik.
antagonistik. Apakah yang dimaksudkan sebagai antagonistik? Maksudnya satu kecut, satu lagi akan kendur. So, kita tengok pula macam mana sayap naik ke atas. Sayap naik ke atas, okey, tengok. Tadi kalau meja yang buat kerja, sekarang minor pula buat kerja. So, bila sayap naik ke atas, pertama, sayap naik ke atas. Macam mana sayap boleh naik ke atas? Disebabkan pectoralis minor yang kecil. Minor ni yang kecil tau. Ni minor. Kalau meja besar. So, pectoralis minor ni, dia akan kecut. So, apa kesan otot pectoralis minor ni kecut? Dia akan tarik sayap ke atas. Okey, so pada masa sama otot pectoralis major mengendur. So dia bagi tujahan ke atas. So kesimpulannya, pergerakan dalam burung memerlukan otot antagonistik juga, which is otot pectoralis major, di satu lagi otot pectoralis minor. Pertama, awak tengok apabila sayap dinaikkan, siapa yang buat kerja adalah otot pectoralis minor. So, otot pectoralis minor mengecut, menarik sayap ke atas. Pada masa sama, otot pectoralis major pula mengendur. Yang ini minor tau. Sebab tengok saiz. Kalau dia kecil, minor. Kalau besar, major. Alright. So, last sekali, kita tengok pergerakan dalam cacing. Cacing, ada lagi satu. Cacing, ciri-ciri cacing, ia mempunyai bulu yang halus kat bawah-bawah ni, which is kita panggil dia sebagai kita. So, kita ni macam hook. Dia nak hook dia dekat tanah. Okay. Now, lepas tu, cacing ni mempunyai otot antagonistik. Sama juga, which is kita ada otot lingkar dan otot membujur. Dan juga, cacing memerlukan rangka hidrostatik. So, dalam tu macam mana boleh ada rangka hidrostatik? Sebab dalam rongga dia, rongga badan, berisi bendali yang kita panggil dia sebagai seller. Kita teruskan. Now, apakah itu otot membujur? Apakah itu otot melingkar? Bujur actually bujur yang mana satu? Bujur tu yang panjang. Like this one kan? Ini panjang. Panjang. So, ini adalah membujur. Apakah itu melingkar? Melingkar dia macam circle tau. Dia bulat. So, kalau awak nampak yang macam ni, circle ni. Yang ini circle. Ini adalah lingkar. Lingkar yang macam ni, circle. Bujur yang panjang. Okay. Now, macam mana pergerakan cacing pula? Okay. Now, cacing ni bergerak, dia tebal nipis tau badan dia. So, saya suka yang bahagian dia tebal. Ini. Pertama ni kan. So, awak tengok kat sini. Apabila cacing ni, badan dia menjadi pendek dan tebal. Macam mana pendek dan tebal? Sebab otot membujur dia kecut. Otot lingkar dia kendur. Okey. So, awak tengok apa jadi bila dah jadi segmen tu pendek. Dia akan tarik badan dia ke depan. Yang ni kan, sambil lah awak nak fahamkan ni, sambil tu awak tengok cacing betul-betul macam mana dia bergerak. Okey? Alright. Kemudian, awak perasan tak? Ada bahagian ni, bahagian ni yang memanjang begini kan? So, macam mana boleh jadi panjang dan kurus tu adalah terbalik. Tadi kat sini, otot membujur dia kecut kan? So, terbaliklah pula kat sini kalau panjang. Kalau masa ni, awak tengok, otot membujur adalah kendur. Otot lingkar adalah kecut. So, segmen badan akan jadi panjang dan nipis atau kurus atau nipis. So, nampak tak? Otot lingkar, kecut, otot bujur, mengendur. So, dia jadi panjang dan nipis. Okey, so lagi sekali. Kita mula-mula tengok yang tebal. Apabila otot membujur adalah kecut, otot lingkar kendur, segmen badan cacing akan jadi pendek dan tebal. Okey, pada masa sama, badan dia ada hook. Macam kita kata anchor tau. Ada yang macam, kita ni mencengkam. Itulah saya kata dia sebagai hook. Dia cengkam tanah. Okey. Kemudian awak perasan bila badan tu tebal, ada bahagian badan yang nipis. Macam mana bahagian badan tu boleh panjang dan nipis? Terbalik pula. Otot membujurnya kendur, otot lingkarnya kecut. So,
fungsinya pun sama, dia akan memanjang ke hadapan. Okey, now yang ini pula, kita di segmen anterior mencengkam tanah, manakala segmen posterior dilepaskan. Anterior depan, so maksudnya yang hook ni, yang bahagian depan ni, dia mencengkam. Kita ada cengkam. Kita ada cengkam. Pada masa sama, kita bahagian belakang, ini kalau depan namanya anterior tau. Anterior. Kalau belakang, namanya adalah posterior. So, kalau nak bagi gerak, dia tak bolehlah dua-dua cengkam kan. So, basically, yang kita bahagian ni, kita yang ni pula mesti lepas. Logik lah kan, dia nak bergerak ke depan. Yang depan tu bahagian kita, bahagian depan. Anterior tu cengkam tanah. Yang belakang bahagian posterior, dia akan lepaskan. So, akhirnya, segmen yang depan tu jadi pendek. Okey, pendek di posterior sebab kita tarik badan tu ke hadapan. Yang ni slow-slow saja, okey? Alright, akhir sekali pergerakan dalam belalang. Now, pergerakan dalam belalang, awak tengok belalang ni ada ciri-ciri khas. Dia mempunyai kaki belakang yang panjang dan berotot. Sama juga mempunyai otot antagonistik, which is kita ada otot flexor dan kita ada otot extensor. Okey, extensor ni adalah bahagian yang atas kaki. Flexor adalah bahagian yang bawah. Okey. Kemudian ciri belalang, ia ada rangka luar dan mempunyai 3 pasang kaki. Alright. So, saya cuba slow-slow untuk awak. Okey, right. Nombor 1. Okey, ni dah cakap tadi. Okey, membengkokkan sendi. Okey, now. Ini tadi dah cakap bahagian bawah ni adalah flexor. Okey, bahagian bawah ni flexor. Bahagian atas adalah extensor. Awak perasan tak? Extend panjang. Extend. Ini flex. Bengkok, flexor. Okey, now slow-slow. Bayangkan kata pula. Belalang ni ready. Di keadaan rehat tu sebenarnya ready. Ready untuk melompat. So, dalam keadaan rehat, otot flexor kecut. Ini kita cerita kaki belakang je tau. Ini kaki dia yang paling besar sekali. Okey. So, dalam keadaan rehat ni, rehat. Okey. Otot flexor kecut. Manakala, okey, otot extensor, awak ingat je macam ni je. Kalau otot flexor tu kecut, otot extensor kendur. Dia mesti berlawanan. Kendur. So, kalau kecut, apakah kesan flexor kecut? Kaki ditarik ke arah badan. Kaki rapat kat badan. Kaki ditarik ke badan. Okey? Ke badan. So, apakah kesan dia? Kesan dia, masa ni kaki ni dalam bentuk Z. So, bentuk Z. So, ulang. Dalam keadaan rehat, otot flexor kecut. Manakala sebenarnya otot extensor kendur. Okey, so apakah kesannya? Kesannya kaki akan ditarik ke badan. So, apa kesannya kaki ditarik ke badan? Kaki belakang tu berbentuk Z atau berbentuk Z. Okey, now, seterusnya. Awak tengok pula macam mana kaki dia boleh lurus. Nak ready nak terbang ni tau. So, kaki dia melurus adalah disebabkan otot extensornya pula kecut. So, bila lurus, kaki lurus, terbalik pula. Otot extensornya yang kecut, manakala otot flexornya kendur. Okay, so ingat, kaki lurus. Kemudian, macam mana dia boleh tolak badan dia ke udara? Masa ni, kaki dia, alright, so kesan daripada kaki dia lurus, kaki yang lurus ni menghasilkan lentingan ataupun tujahan lah kita kata. Okay, tujahan ke hadapan dan dia boleh terbang. Okay, alright, so itu sahaja untuk tajuk yang ini. Saya minta maaf atas segala salah dan silap. Okey, itu sahaja.